ada dikunjungi polis malam. Dengar cerita sikit apa yang terjadi sebenarnya. Macam mana kau dikunjungi polis ataupun tidak? Adalah kita di Paman. Ya betul, berita tu saya telah ditemui oleh pihak Special Branch sebenarnya, cawangan khas, dan modus operandi ini sama. Ya, mereka lihat bahawa ini adalah satu tuntunan yang boleh menyebabkan berlakunya huru-hara, kacau bilau dan sebagainya. Tapi jawab saya ialah, bagi saya ini adalah satu perhimpunan yang termaktub dalam hak kita sebagai rakyat untuk berhimpun secara aman, dan kita mempunyai misi yang jelas. Kita tidak ada sebut walaupun sedikit untuk membuat kacau bilau atau membuat pertembungan, dan kita rasa kita telah cuba pelbagai effort pendekatan usaha. Jadi ini sebagai satu ruang, inilah ruang yang ada pada rakyat sekarang ini untuk menunjukkan secara bersama. Ya. Kalau apa yang mereka katakan juga berkenaan dengan kerajaan sekarang sudah ada usaha untuk kaji semula. Kenapa perlunya kita buat satu himpunan? Bagi saya sebutkan juga yang sama tadi ialah usaha kita ni bukan kita bermula semalam. Suhakam telah assurkan 6 tahun yang lepas. Ya, mangsa-mangsa tahanan IC ini sudah berpuluh-puluh tahun. Anak-anak, keluarga, isteri dan sebagainya sudah menderita. So, apakah jawapan pada permasalahan-permasalahan ini? Dan ini berterusan. Ada lagi suami Cikgu Laila contohnya masih lagi dalam tahanan setelah lebih daripada 7 tahun. Kalau pemulihan, saya tak tahu. Sekarang ni pemulihan pun, tafsiran pemulihan ini adalah sangat terbuka, terlalu luas. There's no limit. Apakah dikatakan seorang itu akan pulih? Kalau seseorang banduan, dia dihukum, dia ada tempoh yang tertentu. 4 tahun hukuman, kalau dia merompak katakan 4-6 tahun, selepas 6 tahun dia bebas. Malah kalau dia berkelakuan baik, dia boleh keluar lebih awal. Tapi dalam konteks IC, tak tahu. Nobody knows. Ya? Dan perkara ini pun tidak perlu dimaklumkan kepada sesiapa pun, maupun mahkamah. Dan ini masih lagi berterusan berlaku. Jadi untuk saya katakan sekarang, okey, saya boleh terimalah hasrat kerajaan untuk kaji semula, dan oleh kerana itu kami pun tunggulah. Saya rasa sudah terlewat lah, sudah terlambat. Ya, it should have been done much earlier. Kalau sekarang sepatutnya masuk lagi. Jadi usaha untuk mewujudkan side house itu membatalkan. Saya tak tahulah apa term dia lah, terpulang pada mereka lah. Mereka kata ialah cuba fikirkan apa semuanya lah. Mungkin lah dalam konteks itu usaha memujuk dan sebagainya lah. Ya. Tapi bagi saya dah sebutkan, saya jelaskan fungsi kami, dan saya sebutkan bahawa saya akan bincangkan bersama mesyuarat. Ya, dan mesyuarat kami bersama-sama memutuskan supaya kita teruskan dengan perhimpunan, sebab kita jelas dari segi matlamat kita daripada awal. Sebetulnya Tuan Syed dipanggil ke untuk berjumpa dengan pihak polis bila? Pada hari Rabu semalam lah. Semalam lah. Jadi pertemuan itu sebelum dengan ataupun selepas masa yang dijadualkan pertemuan? Lepas tu. Ada lagi soalan? Silakan. Tuan, dijangkakan perhimpunan kali ini akan berlaku tangkapan besar-besar khusus di kalangan pimpinan-pimpinan kan. Tuan ni melihat bagaimana? Saya rasa kita jangan spekulasi dululah. Ya, spekulate. Kita harap kerjasama penuh daripada pihak polis melihat ini sebagai satu himpunan yang aman. Kita akan mengawal keselamatan. Of course, sudah tentulah kita tidak boleh menjamin segala-galanya. Tetapi kita ambil precaution. Ya, kita tunjukkan, kita jelaskan dengan apa tadi yang disebutkan oleh Saudara Kamal Zaman, 1000 pada kalangan yang amal akan tolong membantu. Kemudian rakyat ni pun, rakyat yang penuh bertanggungjawab insya-Allah kalau diberikan ruang dan diberikan hak mereka. Masalahnya kadang-kadang rakyat ni diprovok. Mereka dikenakan tekanan, kadang-kadang jadi perkara-perkara ini menyebabkan berlakunya perkara yang tidak diingini. Jadi bagi kami precaution tu kita ambil. Ya, kita harap panduan-panduan itu juga akan memberikan satu suasana yang menunjukkan bahawa kita membuat persediaan, bukan kita menunggu sesuatu yang buruk berlaku lah. Satu lagi saya harap, sebab kita sekarang ni dalam suasana wabak penyakit H1N1 ni, pandemik ni, jadi kami pun memberikan satu nasihat yang spesifik lah kepada peserta-peserta himpunan supaya kita mengenakan topeng muka sebagainya untuk mengelakkan daripada berlaku apa-apa wabak, penularan dan sebagainya.
dan pastikan supaya kita ada bawa air, ya, kita bawa makanan ringan yang mencukupi, dan kita datang dengan rasa tenang, ya, kerana kita nak bersama-sama dan rakyat keseluruhannya untuk berhimpun dan menyerahkan deklarasi kepada istana. Kalau semuanya diberi ruang itu, saya rasa dalam masa sejam selesai. InsyaAllah. Okey. Perhimpunan bersih dulu. Kalau tak sama, lebih daripada itu. InsyaAllah. Itu. Kalau bersih tu ada orang kata 70, 80, ada orang kata 100,000. Susah nak dianggarkan lah. Tapi kalau berdasarkan kepada sokongan tadi yang saya sebutkan, saya rasa insyaAllah boleh capai jumlah itu. Dalam taksiran berapa persen kejayaan akan mengantar memo tu boleh sampai ke istana? Susah nak pergi peratus tu. Kita harap Mana kita, lagi peratus? kita, Saya harap kata, kita akan berjaya sampai ke pintu istana untuk menyerahkan memo itu. Sekarang ni istana positif lah dengan hasrat kita dah maklumkan kepada pihak istana. So, apa respon dia? So far, respon kita masa kita bagi surat tu adalah mereka akan teliti dan mereka akan maklumkan lah. Jadi since benda ni tak ada permit, tak adalah syarat untuk 4 orang wakil memang semua sekali akan berak lah. Kalau ikut kita punya perancangan, begitulah. Ya, tapi kalau suasana itu tidak mengizinkan dan sebagainya, maka kita akan buat perubahan rancangan untuk kesesuaian keadaan pada masa itu. Ya, tapi bagi saya memang perlulah supaya deklarasi itu akhirnya dapat disampaikan kepada pihak istana. Tadi kesimpulan tadi setakat ni istana positif lah, yang tak positif ni mungkin Mageran dengan government dan oversight lah. Macam tu. Maksudnya macam mana? Memo yang Tuan kata tadi, Tuan nak hantar tadi tu, maksud dia setakat ni istana positif lah. Ya, okey. Tak ada apa-apa kata jangan ataupun ada halangan, tidak ada. So yang polis dan Mageran saja yang tak positif lah, macam tu. Ya kot. Okay. Saya boleh minta Cynthia sikit pertemuan dengan SP semalam ni. Pukul berapa, di mana tempat? Saya rasa saya tak perlu memaklumkan detail dia. Bagi saya dah sebutkan secara umum tadi apakah perbincangan saya dengan mereka memadai. Saya rasa sudah cukup jelas. Saya kata dengan saya, apa ni, sebelum ni pun dia sudah sebut. Dia kata kalau jemaah itu diberunding, dia kata dia pun sanggup hulurkan tangan untuk berunding untuk mengelakkan ketegangan hari Sabtu ni. Saya rasa tak apalah, kita boleh berunding selepas 1 Ogos, tak ada masalah. Dan sebenarnya pihak kita dah pun pernah bertemu dengan Dah bertemu. dah. Sebab kalau ingat lagi beberapa bulan yang lepas, sebenarnya kita menawarkan kepada pihak pewaris untuk membuat satu debat ilmiah, supaya kita dapat berhujah dengan baik. Ya, kita buat di satu tempat dalam dewan dan kita boleh panggil penyokong-penyokong daripada kedua belah pihak dan kita boleh dengar hujah secara ilmiah lah. Ya, ada moderator, ada sebagainya. Ya. So mereka menolak pendekatan itu. Ya, mereka cadangkan satu pendekatan yang lain, iaitu dalam radio. Jadi bagi saya dalam radio ni dia sukar untuk kita melihat satu suasana perdebatan yang pure lah. Ya, sepatutnya dalam satu perdebatan ini dia ada 2 belah pihak, kemudian orang ramai boleh tanya dan berikan pandangan. Kita pun boleh buat recording. Tapi kalau dalam radio kita terhad kepada pengawal radio, masanya, ya, dan sebagainya. Jadi bagi saya, kami kata tak apa, kita telah teruskan dengan debat kita itu secara bersendirian. Tapi kalau kita nak buat pada masa depan, saya terbuka. Salah. Tapi itulah patutnya cara kita lah. Bukan dengan cara kata nak bertemu. Tapi mungkin masa depan ISN tak ada. Ada lagi soalan? Target GMI berapa orang? Berapa orang datang baru kira bulan Jadi seorang datang pun sudah berjaya. Perhimpunan ada target. Jadi bagi saya target kita tadi sama macam bersih ataupun lebih. Okay, thank you. Okay. Okey?